Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okay, so hari ini kita akan proceed dengan chapter 2, National Differences in Political Economy. Okay, so dalam chapter ni kita akan tengok perbezaan negara-negara, okay, dan juga economic punya atau political economic untuk setiap negara tu. Okay, so apakah faktor-faktor untuk kita jalankan bisnes kita secara peringkat antarabangsa. Okay. So apa kaitan dia dengan political economy pula? Okay, kita akan tengok dalam chapter 2 ini. Okay. So introduction. Every country has its own political and legal environment. Companies must determine where, when, and how to adjust their business practices without undermining the basis for success. Okay. So apa yang bagi tahu dekat sini adalah setiap negara ada undang-undang dia sendiri. Ada sistem politik dia sendiri. Jadi syarikat kena kenal pasti kat mana, bila dan macam mana nak adjust atau nak susun atur praktis syarikat supaya mereka boleh masuk dekat dalam negara-negara yang ada political dan juga legal environment yang berbeza ni. Okay. So kalau kita tengok daripada rajah ini, okay, so antara influence, okay, tengok yang hijau tu antara influence yang mempengaruhi faktor-faktor untuk syarikat buka syarikat mereka dekat luar negara, okay. Tengok poin yang pertama adalah political policies and legal practice. Okay. So untuk culture, ekonomi and geography tu saya akan masuk dalam chapter-chapter selepas ini. So topik ini hanya kita kaji tentang political and legal practice. Okay. So, dalam political policies and legal practice ni, kita ada role of government in society, political ideologies, political risk, legal environment, operational and strategic legal issues yang belah kiri tu So, 5 faktor ini antara faktor-faktor yang penting bahawa political policies and legal practice yang syarikat kena ambil kira. Okay. So, undang-undang kerajaan dalam masyarakat, okay, ada setengah negara yang undang-undang kerajaan tu sangat ketat. Mereka kena follow. Ada setengah negara yang undang-undang kerajaan tu tak ketat sangat. Okay. So, seterusnya adalah political ideologies. Maksudnya, idea-idea atau prinsip-prinsip atau konsep yang telah diterangkan atau diterapkan oleh political negara masing-masing. Okay. Seterusnya adalah political risk, risiko politik. Okay. So, kalau negara-negara yang berlaku peperangan politik atau kecelaruan politik, okay, negara tersebut sangat berisiko kalau kita nak masuk. Okay. Sebab kita tak tahu adakah pembangkang atau mungkin penindas atau mungkin penjajah yang tengah berperang dengan politik tu, lepas tu affected bisnes kita juga kat situ, bahaya. So, seterusnya legal environment. Legal environment tu masuk undang-undang sekeliling lah. Okay, biasa undang-undang yang diterapkan oleh government tersebut. Kalau awak nak ekspor barang awak kat negara mereka, apa syaratnya, apa undang-undang yang awak kena follow. Okay. Dan seterusnya adalah operational and strategic legal issue. Maksudnya kalau awak nak jalankan bisnes, so proses menjalankan bisnes kat negara tersebut awak kena follow jugalah. Okay. Tak boleh kalau kita nak ikut waktu Malaysia kan, tak boleh sebab setiap negara waktu dia berbeza-beza. Okay. So bila political policies and legal practice ni menjadi salah satu influence, dia boleh affect kepada objektif syarikat, strategi syarikat dan juga apakah makna syarikat tersebut ditubuhkan. Okay, yang belah kanan tu operation tu. So kalau kita follow political policies and legal practice tu, kita boleh kejar objektif syarikat, kita boleh rangka strategi macam mana kita nak berjaya kat negara tersebut. Okay. Dan motif syarikat kita ditubuhkan, okay, dapatlah dicapai. Okay. Tetapi itulah kita kena betul-betul tengok dekat political policies and legal practice. Okay. Then seterusnya, what is political system? Sistem politik. Okay. Managers evaluate, monitor and forecast political environment. So manager kena kenal pasti, kena kaji dulu dan juga kena rangka atau jangkakan dulu macam mana political environment dekat sesuatu negara itu. So kita tak bolehlah decide nak masuk terus masuk, tak boleh. Manager kena kaji dulu macam mana pergerakan pasaran dekat negara tersebut dulu. Okay.
A country's political system refers to the structural dimensions and power dynamics of its government that specify institutions, organization, and interest groups and define the norms that govern political activities. Okay. So maksudnya country's political system, sistem politik satu negara merujuk kepada macam mana pembahagian kuasa, lepas tu macam mana peranan government dalam menjalankan atau mengaturkan negara mereka, okay? Dan juga organisasi-organisasi dan juga kumpulan-kumpulan yang terlibat dengan government punya political activities, kita kena kenal pasti, maksudnya badan-badan kerajaan, kita kena kenal pasti, okay? So seterusnya, assess according to the degree to which country emphasize collectivism as opposed to individualism. The degree to which country is democratic or totalitarian. Okay. So maksud dia bagi kita dekat sini, kita kena kenal pasti juga adakah negara tersebut kalau misalnya dia nak jalankan, maksudnya siapa-siapa yang nak jalankan bisnes kat negara tersebut, adakah buat undang-undang sendiri atau adakah buat undang-undang yang telah ditetapkan oleh government. Okay. So yang kedua pula kita kena pasti adakah negara tersebut demokratik. Demokratik ni secara berdemokrasi. Demokrasi ni maksudnya semua orang ada hak untuk bersuara. Atau totalitarian. Totalitarian tu maksudnya undang-undang tu ditetapkan tak ada siapa boleh bangkang. Siapa bangkang kena buang negara. Tak mau kena hukum penjara. So kita kena kenal pasti juga. Okay. So, political system juga refer kepada government, system of government in the nation. Okay. So, sistem politik sama dengan sistem kerajaan lah dekat sesuatu negara. Sama macam kat Malaysia juga. Okay. Assess according to the degree to which the country emphasize collectivism as opposed to individualism, the degree to which country is democratic or totalitarian. Ni maksudnya, ini yang saya bagi tahu tadi lah, di mana kalau kita nak masuk, kita kenal pasti adakah negara tersebut, kalau kita nak run business, adakah mengikut hak individu masing-masing suka hati je, atau kena ikut yang government dah tetapkan, atau yang seterusnya. So ini penerangan berlanjut lah, individualism and collectivism. Individualism, okay, primacy atau priority of right and role of the individual over community goals. Over community goals. Collectivism, primacy of right and role of the community over individual goal. Okay, so kalau individualism tu maksudnya hak kepentingan diri sendiri je. Okay, tetapi dia tidak pandang kepada masyarakat. Tetapi kalau collectivism, dia memandang kepada masyarakat dan bukannya hak individu sahaja. Okay. So, seterusnya kita akan masuk apa itu demokrasi. Demokrasi seperti awak pernah tahu lah, rasa awak dah pernah belajar sebelum ni dengan Madam Nini pun pernah belajar, masa sekolah pun pernah belajar, masa sejarah. Okay. So, democracy refers to a political system in which government is by the people, exercised either directly or through elected representative. Okay. So kita tahulah demokrasi ni maksudnya kalau nak menentukan ketua sesebuah negara itu melalui pilihan raya. Bukannya hanya main tunjuk-tunjuk jari je atau main appoint je. Sebab awak kenal dia bagus, jadikan dia Perdana Menteri. Tak boleh macam itu. Itu bukan negara berdemokrasi. Kalau berdemokrasi, rakyat also ada hak untuk bersuara. Okay. Usually associated with individualism, pure democracy is based on the belief that citizens should be directly involved in decision making. Okay. Most modern democratic states practice representative democracy where citizens periodically elect individuals to represent them. Okay, so dia bagi tahu kat sini lah di mana yang pertama usually associated with individualism tu maksudnya dia memang memihak kepada hak kepentingan seseorang. Contohnya macam ni kita lantik dia untuk dia jadi ketua menteri pula, ketua sesebuah negara sebab kita tahu dia maksudnya dia seorang individu lah. Okay. So tidak boleh lantik ramai-ramai untuk jadi ketua sesebuah negara itu. So mestilah seorang individu sahaja. So pure demokrasi maksudnya rakyat ada mainkan peranan dalam membuat keputusan untuk melantik individu ni tadi, ketua ni tadi, dan juga rakyat ada hak untuk bersuara terhadap undang-undang yang telah ditetapkan. Rakyat juga ada hak untuk dapatkan hak mereka sebagai rakyat negara tersebut. Okay. So seterusnya, okay, abang tu dah beritahulah. Kalau negara yang berdemokrasi ni maksudnya, okay, citizen atau masyarakat atau rakyat sebuah negara itu akan
memilih ketua negara mereka ikut masa yang diperlukan. Okay. So then seterusnya. Okay, baiklah. Seterusnya kita akan masuk kepada totalitarianism. Okay, apa itu totalitarianism? It's a form of government in which one person or political party exercises absolute control over all spheres of human life and prohibits opposing political parties. Okay, so maksudnya kat sini adalah totalitarianism ni adalah satu government atau satu kerajaan yang di-rule atau diketuai oleh seseorang atau satu kumpulan parti yang mengawal semuanya. Okay, daripada human, daripada business, daripada pergerakan atau apa yang berlaku dalam negara tersebut dan juga dia menggunakan kuasa sepenuhnya lah. So tak ada orang boleh nak bantah ke atau ada orang nak mogok ke apa ke, dia tak layan. Okay, so dia ada beberapa contoh. Yang pertama adalah communist totalitarianism. Okay, found in states where Communist Party monopolize power. So, dia tahulah Communist totalitarianism ni daripada komunis. Okay, di mana komunis adalah satu pergerakan atau satu kumpulan manusia atau satu kumpulan bolehlah satu kumpulan manusia penggerak. Okay, dia yang mengawal semuanya. Kerajaan pun tak boleh kawal dia. Dan dia juga yang menetapkan harga, dia juga yang kawal mata wang, dia juga yang kawal bisnes yang berjalan dalam negara tersebut. Okay, so then seterusnya adalah theocratic, found in states where political power is monopolized by a party, group or individual that govern according to religious principle. So the theocratic totalitarianism ni adalah satu negara di mana dikuasai oleh satu parti atau satu grup atau satu individu yang menggunakan prinsip-prinsip keagamaan. Okay. Seterusnya adalah tribal totalitarianism, found in states where a political party that represent the interests of a particular tribe monopolize power. So ini adalah apabila satu tribe atau satu puak yang menguasai sesuatu negara itu dan hanya untuk kepentingan puak tersebut je. Okay. Mana-mana agenda atau mana-mana bisnes yang tidak menyokong atau tidak menjurus ke arah objektif yang sama dengan puak tersebut adalah tidak dibenarkan. Okay. Seterusnya adalah right-wing totalitarianism, permit some individual economic freedom but restrict individual political freedom. Okay. So kalau right-wing totalitarianism ni maksudnya kebenaran untuk seseorang menjalankan ekonomi ikut sekati dia, tetapi tidak membenarkan individu tersebut untuk campur tangan dalam politik. Okay. So maksudnya kerajaan benarkan dia untuk berbisnes atau dia nak buat apa saja bisnes suka hati dia, tapi dia tak boleh campur tangan dalam urusan-urusan yang melibatkan politik. So seterusnya, third wave of democracy. Okay. So ini adalah gelombang ketiga demokrasi. Number of democracy doubled in 2 decades. Okay. So kalau dulu kumpulan yang menggerakkan demokrasi ni kecil, sekarang dah besar. Okay. So engines of democracy, the failure of totalitarianism regimes to deliver economic progress, improve communication technology, economic dividends of increasing political freedom. So demokrasi ni tahulah kan, dia fight untuk hak bersuara. Okay. So kalau kerajaan nak rule satu negara itu, perlulah dapat suara daripada rakyat juga yang menyokong kerajaan tersebut. Okay. So apabila dipandang totalitarianism sebelum ni gagal, so demokrasilah yang take over. Okay. So dengan menggunakan totalitarianism ni nampaknya macam negara tersebut tidak maju, tidak membangun. So rakyat memberontak, rakyat bersuara dan terjadilah demokrasi. Okay. So demokrasi juga mementingkan communication punya teknologi, which is semua orang ada hak untuk bersuara kan. Jadi everything yang melibatkan communication akan improve. Okay. So economic dividend, which is pembahagian ekonomi itu kena sama rata antara sesama rakyat. So freedom of economic dividend lah. So politik tidak boleh mengawal hak untuk rakyat dapat sekali kelebihan daripada keuntungan ekonomi sesuatu negara itu. Okay. So seterusnya masuk pada type of economic system. So economic system ni sebenarnya awak dah belajar dalam microeconomics. Okay. Awak pun dah belajar juga dalam entrepreneurship. Okay. So an economic system refer to the mechanism that deal with production, distribution and consumption of goods and services.
So economic system ni adalah satu sistem ekonomi yang melibatkan production, okay, distribution which is penyampaian barangan dan juga penggunaan barangan dan juga services. So dia ada beberapa jenis lah. Kita ada market economy, kita ada command economy dan juga mixed economy. So awak boleh tengoklah dalam slide yang ni, okay, slide ke-14 ni, okay. Kalau command economy, government own most of the resources. So lepas tu, bias to a large scale capital intensive production applies visible hand of the state central planning and collectivism. Okay, philosophical anchor communism. So kalau melalui command punya economic system, okay. So bisnes tersebut, bukan bisnes, negara tersebut sebenarnya ada berlaku tidak adil lah sedikit sebenarnya, okay. So dia sama je macam konsep komunisme tadi, di mana dia banyak berlaku bias, okay. So selepas tu kita boleh nampak kalau misal company-company yang besar ni dia je dapat kuasa yang lebih. Lepas tu government memiliki semua resources. Tak ada orang pun boleh claim resources tersebut adalah dia punya resources macam tanah atau business atau bangunan. Okay. So then seterusnya kita masuk pada market pula. Kalau market, kanan sekali mostly private or individual business ownership of resources, bias to entrepreneurial innovation, applies the visible, invisible hand laissez-faire, property right individualism, philosophical anchor capitalism. Okay. So kalau market pula, dia lebih kepada setiap orang ada hak untuk bersuara sendiri. Okay. So setiap orang ada hak untuk memiliki satu resources tu dia yang punya. So bias to entrepreneurial innovation maksudnya kalau misalnya seseorang usahawan itu atau seorang bisnes usahawan itu membesar, memiliki aset sendiri, hak aset sendiri, syarikat sendiri, so hak dia lebih besar. Okay. So seterusnya kita boleh tengok dia ni lebih kepada kapitalisme di mana government tak boleh campur tangan. Kalau individual atau bisnes tu kata tanah tu adalah milikan mereka, so government tak boleh campur tangan. Okay. Seterusnya adalah mix. Mix ni gabungan lah command dan juga market. Government and private ownership of economic resources mix in very varying proportion. Goal of balancing economic efficiency but protecting against the excess of greed and self-interest. Okay, so dia lebih kepada socialism. So kalau mix ekonomi ni maksudnya percampuran lah antara command dan market. Okay, so bagusnya percampuran ni adalah dia balancekan sebenarnya. Ada harta persendirian yang dimiliki oleh seseorang individu atau sesebuah syarikat, tetapi mereka masih kena follow juga undang-undang daripada government. Okay, so hak untuk mereka, memang mereka ada hak sebagai ownership, sebagai pemilik sesuatu tanah atau satu bisnes itu, tetapi mereka masih kena follow undang-undang daripada government lah, seperti cukai tanah, seperti penyewaan atau mungkin pembangunan kan. So adalah contoh macam export import, mereka kena follow government punya rule, mereka tak boleh main suka hati je. Okay. So, okay, market economy, okay, saya terangkan dengan lebih lanjut lah market economy In a market economy, individual rather than government make most economic decision. Okay, dalam market economy, kebanyakan individual, okay, mereka yang banyak buat keputusan untuk menjalankan sesuatu ekonomi itu berbanding government suruh mereka. Okay, so seperti capitalism, private ownership of capital, macam tadi saya beritahu pasal capitalism tu. So owner of the resources, okay, so mereka lah yang buat bisnes menggunakan resources yang mereka ada untuk menyumbang kepada ekonomi. Okay. Dan juga laissez-faire, government nak interference in economic affair. So laissez-faire ni maksudnya government tak campur tangan, kau nak buat bisnes apa kau buat lah, asalkan kau follow rules and regulation yang government dah buat. Dan juga kena bayarlah apa yang government suruh bayar, seperti income tax, seperti cukai tanah. Okay, tu maksudnya government dah setkan, so kena follow. Dan juga bila government kata harga ceiling untuk sesuatu barangan itu mestilah dalam berapa ringgit, so awak boleh je nak buat bisnes tu, buatlah. Besar mana nak buatlah. Banyak cawangan nak buatlah. Tapi masih kena follow harga ceiling yang government dah tetapkan, supaya nak elakkan daripada awak menindas orang-orang yang susah atau menindas bisnes-bisnes yang baru nak up. Okay. So seterusnya masuk pada command economy. Kalau command economy, the visible hand of state supersedes the invisible hand of individual. Okay. So kalau command economy ni, kalau tengok dekat situ, visible hand of the state.
supersede the invisible hand of individual. Maksudnya government yang banyak campur tangan, government yang banyak control everything. So kalau tengok situ, government own and control resources. So sumber-sumber yang ada seperti tanah, air, so bekalan-bekalan ni semua dikontrol oleh government. Kalau nak kena beli daripada government. Government jugalah yang determine prices. Government tetapkan harga, kita tak boleh tukar-tukar harga. So sama juga macam konsep komunisme. Kalau komunis itu yang mengetuai negara tersebut atau govern the country, so maksudnya kita kena follow apa yang komunis sudah tetapkan. Okay? So seterusnya, mix ekonomi, percampuran. Tadi saya beritahu lah, force between market and command economy, percampuran antara market dan juga command economics. Okay. So socialism, regulate economic activity with a focus on social equality and fair distribution of wealth. Okay. So dia fokus kepada social equality, maksud semua orang ada hak untuk bersosial dan juga keuntungan tu dibagi sama rata. So contohnya kalau negara untung daripada penjualan hasil negara ke luar negara kan, so negara tersebut untung, so keuntungan tu dibagi samalah kepada rakyat-rakyat, so supaya semua rakyat dapat rasa kesenangan bersama. So seterusnya legal environment. Okay, ini adalah lebih kurang macam perundangan. The legal system is the mechanism for creating, interpreting and enforcing the law in specific jurisdiction. So ini adalah penerapan undang-undang dalam mekanisme undang-undang dalam apa aktiviti yang dilakukan. Okay, so contoh seperti common law, civil law, theocratic law, customary law dan juga mixed system. So kita akan tengok satu persatu. So, okay, ini adalah trend in legal system. What is the basis of rule in a country? Apakah undang-undang asas untuk mengetuai atau mengarahkan atau menggerakkan sesuatu negara itu? Yang pertama, rule of man. Legal right derived from individual who command the power to impose them, associated with the totalitarian system. Okay, so rule of man maksudnya ada seseorang yang kita anggap sebagai ketua negara. Semua orang kena hormat dia dan semua arahan dia akan kita kena follow lah. So tetapi kalau misalnya nak jadi negara yang bagus, of course orang yang kita pilih sebagai wakil negara tersebut mestilah mempunyai idealistik atau karisma atau sifat-sifat sebagai seorang ketua yang bagus. Okay. Dan seterusnya rule of law, systematic and objective law applied by public officials who are held accountable for the administration associated with a democratic system. Okay. So dalam kita follow rule of man tadi, which is kita memberi kepercayaan kepada seseorang untuk lead negara kita, kita juga kena berpegang kepada rule of law, maksudnya undang-undang. So undang-undang yang telah di-apply dalam negara ini dari dalam aspek apa saja sekalipun mestilah kita kena follow. Okay, so of course law tu ditubuhkan berdasarkan demokrasi lah. Okay, so bila mereka tetapkan dan kita cuba follow undang-undang tersebut, adakah undang-undang tersebut logik untuk di follow? Okay, dan juga bila logik untuk di follow, maksud semua orang kena follow lah undang-undang tersebut. Okay. So seterusnya operational issue. So ni dalam operational concern di mana dalam proses pengoperasian. Okay. So tadi yang law tadi tu just awak perlu tahu senarai sahajalah. Tak perlu tahu dengan lebih mendalam sebab saya pasti yang awak dah belajar dekat dalam subjek company law dan business law. Jadi saya tak masuk dengan lebih mendalam. So kita proceed sahaja. Okay. So nanti kalau dah keluar dalam exam ke apa, memang saya akan keluarkan soalan senaraikan je lah. Okay. So operational concern. Operational concern ni maksudnya apakah hal-hal atau isu-isu berbangkit berkaitan dengan operasi. Okay. So operational issue yang pertama adalah starting a business. So ini menjadi isu sebenarnya. So ada setengah orang dia start business tu macam mudah je. Okay, mudah diterima oleh masyarakat dan dia punya proses nak menumbuhkan syarikat tu macam mudah je. Tetapi ada setengah pihak yang tidak bernasib baik, susah untuk dia mulakan bisnes ni. Kadang-kadang modal yang tak cukup, kadang produk yang tak dikenali oleh masyarakat. Jadi dia nak untung tu agak lambat. Okay. Seterusnya adalah making and enforcing contract. Bila kita nak buat contract, so nak suruh orang follow contract tersebut, tu bukan senang. Especially contract pekerja. So bila kita tubuhkan contract pekerja, semua orang kena follow contract tersebut. Kalau tak, kita terpaksa pecat.
Okay, so itu pun menjadi satu masalah sebenarnya sebab kita ni tak cukup bekerja. Sebab itulah kita ambil pekerja baru by contract. So bila kita suruh follow kontrak tersebut tak nak follow dah terpaksa buang. So company terpaksa cari orang baru. So itulah masalahnya. Okay, so dan seterusnya hiring and firing local worker. Okay, so kadang-kadang dalam syarikat kita boleh tengok orang yang kita import daripada luar negara atau migrate daripada luar negara atau orang daripada overseas yang bekerja dalam satu syarikat itu, mereka lebih perform daripada orang lokal yang kerja kat syarikat tersebut. Okay, bukan nak kata termnya macam besar kepala tapi kadang-kadang memang perangai. Okay, so tu menjadi satu dilema lah juga sebenarnya. Seterusnya adalah closing down the business. Ini menjadi isu juga. Okay, so kadang-kadang orang tersebut belum betul-betul gagal tapi dia dah close down bisnes dia awal-awal sebab dia kata dia takut dah tergagal sangat nanti kan baru nak tutup bisnes nanti kan dah rugi banyak so dia tutup awal. Tapi sebenarnya perjalanan ekonomi bisnes ni ups and down sebenarnya. Dia bukannya terus down sampai tutup, tak ada. Kita kadang contoh kalau bulan ni kita rasa macam tak untung bukan sebenarnya tak untung. So dia turun naik. Kadang kalau bulan ni turun mungkin bulan depan kita naik. Kalau bulan depan kita naik mungkin bulan lepas kita turun balik. Macam itulah. So in general rich country regulate less, poor country regulate more. So secara umumnya negara-negara yang kaya sebenarnya dia tak ketatkan sangat undang-undang syarikat dia sebenarnya. So semua orang ada macam kelebihan atau kemudahan lah untuk berbisnes, menjalankan operation, lepas tu nak provide services pun mudah. Tetapi kalau negara-negara yang miskin, negara-negara yang tidak membangun, saya ketat sangat rules and regulation dia. Sebab apa? Sebab dia nak mengelakkan daripada terus rugi atau terus kemunduran. Sebab itu dia agak ketat sikit lah. So seterusnya adalah strategic concern. Ini adalah hal-hal atau isu-isu berbangkit dengan strategik atau strategi. In addition to basic operation decision, manager must also consider longer term strategic issues and how the political and legal environment might influence them. So sebagai tambahan, so manager kena consider juga, manager kena kenal pasti dan juga ambil kira juga strategi jangka masa panjang. Yang melibatkan political dan legal environment. Dia tidak bolehlah target dalam jangka masa pendek. Contohnya macam dia target sekarang ni politik tak ada masalah jadi kita boleh run business macam biasa. So selamanya tak ada masalah. Tak boleh ada macam itu. Sebagai seorang manager yang bagus, dia kena sentiasa standby kalau ada apa-apa berlaku dalam kita punya political system dan juga kita punya environment, legal environment punya activities lah. So seterusnya kita boleh tengok dalam country characteristic, ciri-ciri sesebuah negara itu sendiri. Kalau kita nampak negara tersebut macam aman dan damai, tidak semestinya akan aman dan damai selama-lamanya. Satu hari nanti mungkin akan ada perbalahan dalam sistem politik dia. Seterusnya adalah product safety and liability. Ini pun sama jugalah keselamatan untuk menghasilkan satu produk. So kadang-kadang company ni dia dah buat barang dia sebaik mungkin, dia dah follow, dia dah buat banyak kali testing, semuanya okey. Tetapi bila sampai kat customer, ada je celah yang customer dapat nampak, ada je benda-benda yang customer boleh raise-kan, issue-kan. Jadi company kena sentiasa standby lah dengan apa yang komplain daripada customer ni lah. Seterusnya adalah legal jurisdiction adalah undang-undang. Undang-undang tu bukannya sama je setiap tahun. Undang-undang ni berubah-ubah. Sekarang 3 tahun sekali, kadang 4 tahun sekali. Undang-undang punya rang undang-undang ni berubah-ubah. Seterusnya adalah intellectual property. Ini adalah kalau dah belajar entrepreneurship dengan saya. So ini adalah property yang syarikat punya, contoh seperti logo, trademark. So company tersebut memang perketatkan siapa yang copyright dia punya hasil kerja akan kena saman. Tetapi zaman sekarang dah canggih. Orang boleh copyright, orang boleh copy sesuatu copyright itu tanpa pengetahuan syarikat tersebut, tahu-tahu dah tersebar. Macam itulah. So seterusnya kita masuk pada ni dengan penerangan yang lebih lanjut lah pasal country punya karakteristik tadi saya dah terangkan. So what is product safety and liability? Ni yang keselamatan pasal produk tadi yang saya pun dah terangkan. So legal jurisdiction, ini yang saya rasa saya dah terangkan tadi pasal legal jurisdiction ni. So dia pasal banyak pasal undang-undang lah. Dan juga kita boleh katakan yang undang-undang setiap negara tidak sama.
Okay. Kadang negara A buat macam ni, negara B buat macam ni. Jadi kita sebagai company daripada negara lain, kita kena follow lah undang-undang yang telah ditetapkan oleh setiap negara. So, yang ni saya cakap pasal intellectual property tadi, okay. So, intellectual property ni yang hak milik syarikat seperti nampak tu kan ada kat bawah tu, no global patent, trademark or copyright exist. Maksudnya copyright tu hanya diletakkan dalam negara tersebut, tahu-tahu dia tersebar kat negara lain. Dah ada orang copy paste, dah ada orang copy langgar copyright dia. Okay, so seterusnya kita akan masuk adalah macam mana intellectual property ni kita nak protect dia. Okay, so intellectual property ni adalah satu property hasil daripada ciptaan kreativiti orang. Okay, contoh seperti trademark, logo. Okay, so itu adalah hasil ciptaan orang yang kita isytiharkan sebagai aset kita. Okay, so ada beberapa cara. Contohnya yang pertama seperti patent kan. So patent kan ni adalah cara penghasilan. Okay, jadi kita isytiharkan yang cara penghasilan tersebut adalah milik syarikat kita dan orang lain tak boleh tiru. Okay, macam sebelum ni ada orang pernah dia jual jamu dan dia isytiharkan patent kan di mana kalau nak dapatkan jamu dia hanya dapat dari ejen yang sah dan hanya melalui stokis dia sahaja. Tak boleh melalui orang dan dia dah patentkan cara tersebut. Jadi kalau ada dealer lain atau mungkin ada orang penjual, ada orang jual produk dia tapi produk tu produk mungkin orang tu tipu produk dia dan orang tu jual dekat macam kat Shopee ke dekat Lazada. Maksudnya orang tersebut telah melanggar patent yang diisytiharkan oleh pembuat jamu ni tadi. Jadi pembuat jamu ni boleh saman orang yang meniru produk dia tadi tu. Okay. So dan seterusnya adalah copyright. Copyright adalah hasil ciptaan orang, contohnya macam penulis lirik, komposer, penulis skrip, artis ke, okay, di mana mereka ada hasil ciptaan mereka sendiri dan mereka isytiharkan itu adalah copyright. Jadi orang lain tak boleh tiru atau orang lain tak boleh copy atau orang lain tak boleh download sesuka hati which is kena beli daripada dia. Seterusnya seperti trademark, design nama atau nama kepada satu barangan di mana bila dah diletakkan barangan tu satu-satu nama dan kita tak boleh tiru nama tu. Okay? Contohnya macam Disney, produk-produk dia semua dinamakan ada logo Disney kan, dan semuanya nama-namanya memang Disney cipta untuk produk dia. So tak boleh lah tiba-tiba kita ni ada banyak duit kita nak buat funfair pakai tema Disney. Tak boleh, kita kena minta kebenaran daripada Disney sebab Disney dah isytiharkan yang tema Disney tu atau trademark Disney tu hanya Disney je boleh pakai, siapa yang nak pakai kena bayar. Okay. So seterusnya yang terakhir adalah what determines a country level of economic development. Apakah level-level yang boleh menunjukkan pembangunan ekonomi di sesuatu negara itu. Okay. So dua cara macam mana kita nak kira atau kita nak analisa pembangunan ekonomi sesebuah negara itu. Yang pertama adalah melalui gross national income per person. Maksudnya berapakah income dia dalam masa tahunan. Yang kedua adalah purchasing power parity. Maksudnya kuasa pembelian dia. Okay. So kalau misalnya kuasa pembelian tu tinggi, maksudnya dia punya gross national income tu tinggilah. Okay. Sebab dia ada banyak duit. Okay. So yang tadi yang bawah tu cuma penerangan je lah. Okay. So penerangan lebih lanjut mengenai GNI and PPP ni akan ada dalam chapter-chapter seterusnya. Okay. Alright, so that's all for this chapter. Thank you everyone. Stay safe. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.